Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dapat bertemu pada malam ini untuk kita sambung kita punya kuliah perkongsian dalam tajwid Al-Quran. Kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, sidang hadirin, hadirat, para pendengar, peserta, pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan sambung perkongsian dalam makhraj huruf. Okey. Hari ini kita mula awal bagi memberi laluan kepada solat sunat tarawih yang akan berlaku pada malam ini insya-Allah. Okey, baik. Semua boleh tengok di hadapan makhraj huruf. Okey, makhraj huruf. Okey, makhraj huruf bermaksud tempat keluar huruf. Tempat keluar huruf. Pengenalan bahagian ini membincangkan kaedah sebutan secara teori dan praktikal dalam bacaan Al-Quran yang merangkumi juzuk 1 hingga 30 serta makhraj huruf yang perlu difahami. Okey, jadi secara ringkasnya pada bab ini, bab 3 ini ialah membincangkan tentang kaedah sebutan. Okey, bukan kaedah sekadar membunyikan tetapi untuk menyebut satu persatu secara teori dan juga praktikal. Teorinya ialah contohnya kita boleh tahu huruf mim di bibir. Praktikal ialah kita cuba baca bismillah, bismillah, mim itu. Okey, baik jelas. Tujuan bahagian ini adalah memberikan pengetahuan teoretikal dalam bacaan Quran serta mengaplikasikan dalam bacaan individu. Jadi selepas belajar makhraj huruf, semua peserta harus mengaplikasikan bacaan yang tepat. Okey. Pengajaran dan pembelajaran akan dilaksanakan dalam bentuk pembelajaran berasaskan pengalaman melalui aktiviti kuliah, talaki, musyafahah dan tadarus. Jadi pada puasa yang akan berlangsung pada esok hari, insya-Allah kalau ada peluang untuk tadarus, sila bertadaruslah di masjid sama kawan-kawan ataupun secara online sahaja pun tiada masalah. Seterusnya ialah objektif memberi pendedahan tentang makhraj huruf hijaiyah, bahagian-bahagian makhraj huruf dan kaedah sebutan yang tepat. Memberi penekanan terhadap makhraj huruf yang sering diabaikan oleh pembaca. Seterusnya mampu membaca Quran dengan menepati makhraj huruf yang tepat dan betul. Jadi kebanyakan pembaca Al-Quran tidak menyebut huruf dengan tepat. Jadi inilah orang kata peluang untuk kita belajar satu sama lain bagaimana cara sebutan yang betul. Okey, baik, kita teruskan. Apakah definisi kepada makhraj huruf? Makhraj huruf, kalau lihat dalam perbahasan ilmu tajwid, ia merupakan satu perkara yang amat penting. Sebab kalau tidak belajar makhraj huruf, maka niscaya seseorang itu akan membaca tanpa makhraj yang tepat, tanpa sebutan yang tepat. Jadi barangkali kalau peringkat permulaan, kita biasa belajar nun mati dan juga mim mati. Kita belajar berkaitan dengan mad, hukum panjang, mad lazim, mad wajib, kan, mad jaiz. Tetapi kita terlepas pandang pada bab makhraj huruf. Sebab perbahasan ini sangat spesifik. Jadi tidak banyak dibincangkan secara terbuka. Sebab itu apabila kita sebut faham sahaja tajwid, dia ada dua jenis kefahaman. Satu ialah faham asas. Faham asas ialah faham secara surface. Maknanya kita tahu baca betul, okey, tak ada salah, okey, cantik.
Yang kedua ialah faham aras yang lebih tinggi di mana dalam kita aplikasi, kita boleh padukan antara teori yang kita belajar. Jadi ini yang Ustaz rasa para pelajar perlu ketahui. Kalau tidak, esok-esok apabila kita nak mengajar kepada orang lain, kita tidak sampai kepada objektifnya. Okey, baik Jadi beri perhatian apa yang dimaksudkan dengan makhraj huruf pada malam ini insya-Allah. Okey, makhraj berasal daripada perkataan Arab yang bermaksud kharaja, yang dibunyi kharaja yang bermaksud tempat keluar. Manakala makhraj huruf bererti tempat keluar huruf. Okey. Kalau kita sebut makhraj sahaja, ia ialah tempat keluar. Kalau kita sebut makhraj huruf, ialah tempat keluar huruf. Dalam bahasa Melayu pula dipanggil fonik ataupun cara menyebut huruf-huruf fonetik. Secara ringkasnya, makhraj ialah tempat menahan atau menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Okey. Apabila kita sebut satu huruf, ia menahan ataupun menyekat udara ketika bunyi huruf dilafazkan. Huruf yang dimaksudkan ialah huruf hijaiyah bahasa Arab yang mengandungi 28 huruf. Menurut pendapat Imam Khalil bin Ahmad dan kebanyakan ahli qiraat serta ulama nahwu, iaitu antaranya Imam Ibnu Al-Jazari, jumlah bilangan makhraj yang umum atau utama terbahagi kepada 5 bahagian. Boleh? Penjelasannya adalah seperti berikut. Okey, jumlah huruf dalam Al-Quran ada 28. Baik Setengah buku dia beritahu makhraj huruf, setengah buku dia beritahu huruf ada 30. Ada setengah buku dia beritahu huruf Arab ataupun huruf hijaiyah ada 31. Ada kata 29. Jadi semuanya ialah betul. Tiada masalah. Okey. Jadi kalau ikut buku yang Ustaz tulis ni, Ustaz rujuk pendapat yang jumhur, iaitu huruf-huruf hijaiyah ada 28. Maksudnya menggabungkan alif dan juga hamzah. Okay, baik Ada setengah yang membezakan alif dan juga hamzah. Ada setengah pendapat yang membezakan lam dan juga alif. Lam, alif. Ada yang beza, ada yang asingkan. Okey, jadi makhraj huruf, tempat keluar huruf terbagi kepada 5 bahagian. Penjelasannya adalah seperti berikut. Okey, baik. Kita tengok satu persatu ya. Apa yang dimaksudkan dengan makhraj huruf yang 5 tu? Lepas ni kena ingat, kalau Ustaz tanya, kalau ada orang tanya berapa tempat keluar huruf? Ada 28 huruf dalam Al-Quran. Berapa tempat keluar huruf? Jadi kita jawab, tempat keluar huruf ada berapa? Ada 5. Tempat keluar huruf ada 5. Jadi pastikan pelajar jangan tersalah jawab. Makhraj huruf ada 5. 5 itu yang umum. Adapun 17 yang khusus. Nanti kita akan tengok satu per satu. Okey, baik. Cuba kita tengok semua di hadapan. Makhraj huruf terbagi kepada berapa? Kepada 5. Yang pertama ialah bahagian rongga mulut dan rongga kerongkong dikenali sebagai al-jauf ataupun jauf. Boleh ni yang pertama. Rongga kerongkong ataupun rongga mulut. Setengah kitab kata rongga kerongkong, setengah kitab kata rongga mulut, setengah pendapat kata rongga mulut dan kerongkong. Jadi semua tu ialah betul. Cuma dalam istilah bahasa Arab nama dia ialah jauf ataupun al-jauf. Biasanya Ustaz selalu sebut jauf sahaja. Okey. Yang kedua ialah bahagian kerongkong. Okey, yang kedua ialah bahagian kerongkong. Jadi apabila kita sebut sahaja bahagian kerongkong, ia ialah leher. Leher kita ni, ni kerongkong lah ni leher kita. Halqa ataupun tengkuk kita, halqa. Okey, ataupun al-halqi. Halqa, boleh. Yang ketiga ialah bahagian lidah, al-lisan, lidah, lisan. Lidah. Lidah kita lah, al-lisan. Okey. Bahasa Arab al-lisan, bahasa Melayu ialah lidah. Okey. Nombor 4 ialah bahagian bibir mulut ni, asy-syafatani. Asy-syafatan, 2 bibir. Okey. Yang kelima akhir sekali ialah bahagian hidung ataupun dinamakan sebagai khayshum. Setengah kitab dia tak tulis hidung, dia tulis rongga hidung. Ataupun setengah kitab dia tulis pangkal hidung. Semuanya betul. Okey, semuanya betul.
Kalau hidung sahaja, dalam bahasa Arab anfun. Anfun ialah hidung. Tapi bila kita sebut saja khayshum, ia ialah bahagian di dalam hidung. Sama ada pangkal hidung ataupun di tempat tertentu yang dinamakan sebagai rongga hidung. Okey, kita ulang sekali lagi. Tengok di bawah ini. Makhraj huruf terbagi kepada berapa semua? Kepada 5. Ini makhraj yang umum. Apa maksud makhraj? Tempat keluar huruf. Okey, baik. Yang pertama ialah al-jawf, mulut dan juga rongga tekak. Rongga mulut dan juga rongga tekak. Itu yang pertama. Keluar apa huruf dia? Alif, waw, ya. Kalau nak tulis dalam buku, tulis huruf mat. Huruf mat. Okey, baik. Yang kedua ialah al-halqu. Al-halqa, rongga kerongkong ataupun tekak. Apa huruf yang keluar daripadanya? Hamzah, te, ha, ain, qa, ghain. Kalau siapa yang belajar tajwid, ini ialah huruf izhar halqi. Ini ialah huruf izhar halqi. Siapa yang belajar makhraj huruf, siapa yang belajar tajwid lah. Okey. Yang ketiga ialah al-lisan ataupun lidah. Al-lisan ataupun lidah. Okey, lidah paling banyak huruf keluar. Cuba tengok huruf qaf, huruf kaf, huruf dad, lam, ra, nun, ta, dal, ta, zai, sin, sad, tha, dha, dhal, jim, shin, ya. Maksudnya kalau orang tu tak ada lidah, maka dia tidak boleh membaca Al-Quran dengan sempurna. Okey, yang seterusnya ialah yang keempat asyafatan, iaitu 2 bibir. Keluar daripadanya 4 huruf. Huruf fa, waw, ba dan juga mim. Dan juga akhir sekali, apa dia? Khayshum. Keluar daripadanya 2 huruf. Huruf apa? Huruf nun dan juga mim. Huruf nun dan juga mim. Okey. Dalam makhraj yang keluar, yang dilihat di hadapan ini, setiap huruf kita dapat tahu bahawa ada satu makhraj sahaja. Sila take note. Sila tulis dekat situ. Setiap huruf ada satu makhraj sahaja. Sebab apa Ustaz suruh perhatikan betul-betul? Kerana nanti kita akan belajar sifat huruf. Satu huruf ada paling kurang 5 sifat. Tetapi kalau makhraj huruf, tempat keluar huruf, satu huruf maka satu tempat keluar sahaja. Jangan keliru nanti. Jangan kata Ustaz, saya belajar ada satu huruf tapi ada 2 makhraj. Jadi salah ilmu yang didapatinya itu. Okey, baik. Jelas Okey, kita lanjutkan lagi sikit lagi. Daripada 5 bahagian ini, ia dipecahkan menjadi 17 makhraj khusus. Gambaran makhraj khusus adalah seperti berikut. Okey, yang ini kita akan belajar pada minggu hadapan lah. Okey, cumanya Ustaz nak beritahu, makhraj huruf ni dia ada 2 jenis. Satu yang umum, satu yang khusus. Yang khusus yang kamu tengok kat depan ni ada berapa? 17. Yang umum ada berapa? Ada 5. Kat mana nak tengok? Dalam buku ni, muka surat atas ni. Ni dia. Nampak makhraj huruf yang umum. Okey, 5 bahagian makhraj huruf umum. Clear. Rajah 3.1. Rajah 3.2, gambaran 17 makhraj huruf khusus. Jadi lepas ni jangan keliru. Jangan keliru. Okey, baik Jadi secara ringkas cuba kita tengok huruf-huruf dia ni. Nampak tak? Ke Ustaz besarkan sikit Ustaz zoom lagi. Nampak tak gambar rajah ni? Ni gambar rajah mulut ni. Gambar rajah mulut kamu ni. Yang merah itu ialah lidah. Okey. Yang kuning, yang oren, yang merah, yang ungu, hijau dan juga mim dan juga biru, itu ialah dia mewakili makhraj yang khusus. Makhraj yang khusus. Ada berapa makhraj khusus? Ada 17. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama tengok pada minggu hadapan. Okey. Satu lagi perkara yang Ustaz nak beritahu kepada kamu, makhraj huruf ni dia terbahagi kepada satu lagi bahagian, iaitu makhraj muhaqqaq dan juga muqaddar, yang Ustaz tak ingat letak dalam buku ini.
Makhraj muhaqqaq ialah makhraj yang ada tempat keluarnya. Okey. Manakala makhraj muqaddar ialah tiada tempat keluar secara spesifik. Contoh makhraj muhaqqaq ialah makhraj yang diketahui tempat keluar. Contoh huruf mim. Am keluar daripada mana? Daripada kedua bibir kita. Okey. Tetapi kalau Ustaz tanya kepada kamu, di mana tempat keluarnya huruf alif mad? Contoh, wama. Wama rabbuka. Wama. Mim di bibir kan? Ma. Lepas mim alif. Alif itu mati. Nama dia ialah alif mad. Jadi di mana tempat keluar dia? Jadi kita pun tak sure kat mana kan? Jadi jawapannya kalau kita tak sure, wama. Wama rabbuka. Kat mana keluar ma tu? Kan tak tahu. Huruf ya yang mat pun kita tak tahu keluar kat mana. Contohnya qila, qaf ya lam. Ataupun kulu, qaf waw lam. Kulu, qaf waw lam. Waw yang mati itu. Jadi jawapannya itu ialah makhraj muqaddar. Makhraj muqaddar ialah tidak ditentukan secara spesifik di mana tempat keluar huruf. Okey, boleh faham Jadi itu saja untuk teori pada malam ini, para pelajar yang dikasihi sekalian. Jelas jadi makhraj huruf ada berapa? 5 yang umum, 17 yang khusus. Pada satu pembahagian lagi dia ada 2 iaitu makhraj muhaqqaq dan juga makhraj muqaddar. Okey, baik. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kepada ustaz. Kalau tak ada kita terus untuk talaqi surah Al-Masad secara beramai-ramai. Okey, boleh buka Quran. Kita akan talaqi surah Al-Masad. Talaqi surah Al-Masad. Okey, Ustaz akan share screen di sini supaya kita dapat lihat. Okey, semua boleh nampak di hadapan. Ustaz ada share di sini. Okey, surah Al-Masadi. Surah Al-Masad. Okey, kita baca secara ramai-ramai. Kemudiannya kita tengok hukum tajwid yang ada di sebalik surah Al-Masad ini. Surah ni surah yang tidak terlalu pendek. Pendek lah tapi tidak terlalu pendek. Biasa dibawa di dalam solat. Nah, dan juga kena berhati-hati sebab di dalamnya paling banyak sifat qalqalah. Paling banyak hukum tajwid yang bernama qalqalah. Jadi kena berhati-hati. Okey, kalau dah bersedia boleh buka Quran ataupun tengok di hadapan. Ustaz baca, masing-masing ikutlah di rumah. Moga-moga kita mendapat keberkatan Al-Quran insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Okey, baik semua. Cuba tengok sekali lagi. Kita baca sekali lagi. Yang ada warna merah panjang. Okey, ini ialah Quran yang berwarna. Bagi siapa-siapa yang ada masalah untuk tajwid, jadi Ustaz syorkan dia beli Quran yang berwarna. Boleh
Yang warna merah panjang, yang warna oranye pun panjang, yang warna hijau kena dengung. Yang warna hijau kena dengung. Okey, kita baca sekali lagi semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Okey, baik. Sekali lagi kita baca, kita sambung bacaan. Contohnya terawih. Kita nak baca laju, nak baca secara hadar. Maka kita sambungkan antara ayat pertama dengan ayat yang kedua, kemudiannya ayat ketiga sehingga kepada ayat yang keempat, kemudiannya ayat yang kelima. Okey, boleh Semua boleh ikut Ustaz baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Okey, baik Itu kalau kita nak sambung. Kalau kita nak sambung ayat yang kelima dengan ayat yang seterusnya. Selepas surah Masad, surah apa? Surah Al-Ikhlas. Muka surat sebelah. Contoh, Ustaz baca Fi jidiha hablum min masadin bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh nampak Ustaz sambung. Masadim bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Boleh jadi itu cara nak sambung. Ustaz, boleh tak saya nak sambung ayat ni dengan surah yang lain? Jadi jawapannya tak boleh. Sebab apa? Sebab bila kita baca dalam solat, kita kena ikut turutannya. Kena ikut urutan yang dinyatakan di dalam Al-Quran ini. Okey, baik. Kita tengok hukum hakam. Nombor 1. Tabbat yada abi. Apakah hukum yada abi itu? Apakah hukum di situ? Hukum di sini ialah mat lazim ke, mat jaiz ke, mat wajib? Jawapannya ialah mat jaiz munfasil. Bacaannya ialah 4 ataupun 5 harakat. Yada abi. Okay, baik Seterusnya lahabin wa tab. Tanwin bertemu dengan huruf waw. Apakah nama hukumnya di sini? Ikhfa hakiki ataupun idgham ma'al gunnah? Jawapannya ialah idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Masuk ke dalam huruf waw. Wa tab ba qalqalah. Ba wakaf ada sabdu. Jawapannya ialah qalqalah. Qalqalah kubra ke, wusta ke, sughra? Jawapannya di sini ialah qalqalah kubra. Qalqalah yang paling besar. Kalau orang tanya sebab apa paling besar Ustaz? Sebab apa dia kubra, bukannya sughra, bukannya wusta, bukannya pertengahan, bukannya kecil, tetapi yang besar. Sebab apa? Sebab ia wakaf. Yang kedua, ia ada tanda sabdu ataupun tasydid. Jadi bagi tekanan kepadanya, baru keluarkan
sebutan qalqalahnya. Lahabin wa tab. Wa tab. Okey, baik Sebab apa? Sebab ada tasydid. Okey, ma aghna. Ma dua empat ataupun lima harakat. Nama dia ialah mad jaiz munfasil. Okey, baik. Kita lanjutkan lagi. Ma luhu wa ma kasab. Luhu itu ialah maksilah qasirah. Ayat yang ketiga, naron zata lahab, dengung, tanwin bertemu dengan zal, ikhfa hakiki. Kemudiannya pada ayat yang keempat, hamma. Apakah nama hukum dengung di situ? Hamma. Jadi mim bersabdu, jawapannya ialah wajibul gunnah. Jadi para pelajar, para peserta jawab hamma. Jawapannya ialah mim bertasydid bersabdu wajib dengung. Nama dia ialah wajibul gunnah. Wajib gunnah, wajib dengung. Yang terakhir sekali, nombor 5, hablum mim masad. Tanwin bertemu dengan huruf mim, masih lagi idgham ma'al gunnah ataupun idgham bil gunnah. Kemudiannya nun mati bertemu dengan mim pun sama juga idgham ma'al gunnah ataupun idgham bi gunnah. Jadi perlu didengungkan sebanyak 2 harakat. Okey, baik. Okey, itu sahaja pada malam ini para pelajar, para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu hadapan. Pada minggu depan insyaAllah kita buat pada siang hari ya. Sebab malam kita akan bagi ruang untuk berbuka puasa dan juga untuk berterawih dan juga solat isyak secara berjemaah. Jadi kita akan buat pada waktu siang. Pada hari Sabtu, pada hari Jumaat petang insyaAllah. Pada Jumaat petang. Okey, insyaAllah. Okey, itu sahaja semua. Selamat berpuasa dan juga selamat bersahur pada esok hari insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat berpuasa semua. Jumpa lagi. Jangan lupa untuk baca Quran insya-Allah.